Di dunia hiburan Malaysia, nama Dato' A.C. Mizal tidak pernah menjadi asing. Beliau bukan sahaja dikenali sebagai seorang pelakon, pengacara dan penyanyi, malah juga seorang ahli perniagaan berjaya yang berjaya membina empayar peribadinya. Pada usia 53 tahun, ketika ramai rakan seangkatan mula perlahan langkah, A.C. Mizal sebaliknya terus menyinar dengan gaya hidup mewah, perniagaan berjaya dan rangkaian kenalan berprofail tinggi. Namun, yang lebih menggemparkan ialah bagaimana bintang ini yang pernah mendominasi kaca televisyen tiba-tiba menghilang daripada radar media arus perdana, seolah-olah ditelan waktu, satu kehilangan yang menimbulkan tanda tanya, spekulasi dan kekaguman serentak. Satu malam, satu peristiwa, satu permulaan. Segalanya bermula pada satu malam glamour sekitar tahun 2017, ketika Dato' A.C. Mizal muncul dalam sebuah acara anugerah besar di Kuala Lumpur. Lengkap berpakaian jenama antarabangsa dengan jam tangan eksklusif bernilai ratusan ribu ringgit terikat di pergelangan tangan. Diiringi oleh isteri dan anak-anak, beliau kelihatan seperti lambang kejayaan sempurna. Seorang lelaki yang pernah jatuh, namun bangkit lebih tinggi dari sebelumnya. Kehadirannya mencuri tumpuan lensa kamera, dan keanggunannya menjadi bahan perbualan media sosial berhari-hari lamanya. Namun siapa sangka, itulah salah satu penampilan terakhir beliau di pentas hiburan utama negara. Kemewahan seorang legenda. Di sebalik lenyapnya dari kaca TV dan layar perak, kehidupan A.C. Mizal terus menjadi satu fantasi yang sukar digapai oleh orang kebanyakan. Rumah agamnya di pinggir Kuala Lumpur, lengkap dengan kolam renang infinity, studio rakaman persendirian, dan ruang hiburan bawah tanah, merupakan bukti bahawa kejayaan bukan sekadar angka dalam akaun bank, tetapi juga kemampuan mencipta dunia eksklusif milik sendiri. Setiap pagi beliau bangun, bukan untuk mengejar waktu penggambaran atau menunggu skrip baharu, tetapi untuk menguruskan pelbagai cabang perniagaan yang merangkumi industri fashion, kecantikan, teknologi, dan produk kesihatan. Jet peribadi bukan lagi simbol status, tetapi keperluan logistik untuk perniagaan rentas benua. Di media sosial, pengikutnya terus terpukau dengan gambar-gambar beliau memandu supercar, menjamu selera di restoran Michelin Star, atau menghadiri acara eksklusif di Dubai, London, dan New York. Dari pentas ke penthouse, kehidupan beliau seolah-olah beralih dari dunia hiburan kepada dunia keusahawanan elit. Satu majalah gaya hidup terkenal pernah mendedahkan bahawa beliau memiliki lebih daripada 10 buah syarikat aktif, termasuk salah satu platform e-dagang yang semakin berkembang pesat. Dalam satu temu ramah, beliau menyatakan bahawa kehidupan ini adalah tentang mencipta peluang, bukan menunggu peluang datang. Namun, dalam masa yang sama, peminat setia mula merindui suara jenaka beliau, gaya pengacaraan bersahaja dan lakonan penuh karisma yang pernah menjadi penanda aras dalam industri seni tanah air. Media mula berspekulasi. Adakah beliau bersara secara senyap? Adakah tekanan dunia hiburan akhirnya menundukkan seorang legenda? Atau adakah ini satu langkah taktikal untuk kembali dengan ledakan yang lebih besar? Antara mitos dan realiti, cerita-cerita misteri mula bertebaran. Ada yang mengatakan beliau sedang menulis buku autobiografi rahsia. Ada juga yang mendakwa beliau bakal muncul dalam siri dokumentari eksklusif mengenai perjalanan hidupnya. Yang pasti, A.C. Mizal tidak pernah memberi pengumuman rasmi tentang pengundurannya dari dunia seni. Sebaliknya, beliau memilih untuk membiarkan aura misteri itu terus menggantung di langit kerjaya beliau. Sesekali, kelibatnya muncul dalam acara tertutup, pelancaran produk mewah, sidang kemuncak perniagaan antarabangsa, atau pertunjukan fashion eksklusif. Namun tiada lagi skrip, tiada lagi pentas komedi, tiada lagi drama bersiri.
Kehadiran beliau kini lebih bersifat simbolik, sebagai ikon kejayaan, bukan sebagai penghibur. Usia hanyalah nombor. Pada usia 53 tahun, ramai mungkin menganggap seseorang itu sudah berada di ambang rehat. Tetapi tidak bagi AC Mizal. Tenaganya seolah tidak berkurang. Kegairahannya terhadap kehidupan seperti baru bermula. Gaya hidupnya menjadi aspirasi kepada generasi muda. Bukti bahwa umur bukan penghalang untuk terus maju, kaya, dan berpengaruh. Beliau sering berkongsi petikan motivasi di platform digital, sering mengingatkan orang ramai bahawa kekayaan sebenar bukan sekadar wang, tetapi juga kebebasan memilih cara hidup. Beliau tidak lagi menunggu tepukan penonton, kerana beliau kini menerima pengiktirafan dalam bentuk yang lebih eksklusif, kepercayaan dari pelabur, hormat dari usahawan global, dan tempat di meja perbincangan elit. Penutup tanpa noktah. Dan begitulah, kehidupan Dato' AC Mizal terus berlayar di samudra misteri dan kemewahan. Kehilangannya dari kaca televisyen bukanlah sebuah penamat, tetapi permulaan kepada naratif baharu. Naratif yang lebih mewah, lebih peribadi, lebih strategik. Sementara dunia hiburan terus mencari siapa pengganti beliau, Dato' AC Mizal sudah jauh mendahului, membina legasi dalam senyap, tetapi dengan gema yang lebih nyaring daripada sorakan pentas. Di sinilah kekuatan sebenar Dato' AC Mizal, bukan hanya pada kekayaan zahir yang dapat dilihat di media sosial, tetapi pada kehadiran halus yang masih terasa walaupun beliau telah lama menghilang dari layar. Bayangkan anda sedang duduk di sebuah kafe mewah di Mont Kiara, tempat golongan elit sering berkumpul. Anda terdengar perbualan di meja sebelah. Seorang pelayan bercerita dengan penuh kagum bagaimana Dato' AC Mizal pernah memberi tip bernilai RM1,000 hanya kerana layanan mesra dan secawan kopi yang tepat pada waktu. Butiran kecil seperti ini, senyuman ringkas, cara beliau mengangguk perlahan ketika berbual, jam tangan Audemars Piguet yang hanya dipakai pada majlis amal, semuanya membentuk sebuah persona yang tidak dapat ditiru, hanya dapat dirasai. Watak Dato' AC Mizal bukan hanya hidup, tetapi menyusup ke dalam cerita-cerita kecil orang sekeliling, menjadikan beliau bukan sekadar figura, tetapi sebuah pengalaman. Di butik-butik eksklusif, para pembantu jualan masih ingat cara beliau memilih pakaian. Tenang, penuh teliti, dan sentiasa menghormati setiap individu, walaupun beliau bisa membeli seluruh koleksi dalam satu lawatan. Di studio-studio lama tempat beliau pernah merakam rancangan TV, namanya masih disebut dengan penuh hormat. Bukan kerana kemasyhuran, tetapi kerana ketelitian dan disiplin luar biasa yang ditinggalkan sebagai legasi. Di rumah agamnya terdapat sebuah perpustakaan pribadi. Di situ koleksi buku-buku falsafah, autobiografi tokoh dunia, dan naskah skrip-skrip lama yang pernah dilakonkannya tersusun rapi. Konon katanya, setiap pagi sebelum mesyuarat pertama, beliau akan membaca sekurang-kurangnya 2 bab daripada buku kegemarannya. Satu ritual kecil, tetapi mencerminkan jiwa yang sentiasa lapar untuk berkembang, bukan sekadar hidup dalam bayangan kemasyhuran silam. Anak-anak muda dalam dunia perniagaan digital sering menyebut namanya dalam bengkel dan seminar, menjadikan beliau sebagai contoh ikon self-made. Dari seorang penghibur kepada hartawan, dari seorang pelakon kepada pemimpin pemikiran. Namun, apa yang menjadikan beliau benar-benar hidup dalam ingatan ramai ialah cara beliau membuat orang lain berasa dilihat dan dihargai, walaupun sejenak. Pernah satu ketika, di lapangan terbang Subang, seorang penulis muda menghampiri beliau untuk meminta nasihat. Bukannya tergesa-gesa pergi, AC Mizal duduk bersamanya hampir sejam. Beliau mendengar dengan sabar, mencatat beberapa nota, dan berkongsi satu pepatah yang sukar dilupakan. Kalau kita kejar cahaya, kita mungkin akan penat. Tapi kalau kita jadi sumber cahaya, dunia akan datang mencari kita.
Kata-kata itu diucapkan tanpa mikrofon, tanpa kamera, tetapi tetap tertanam di hati si penulis. Dan begitulah cara Datuk AC Mizal terus hidup, melalui jejak-jejak halus yang tertinggal dalam hidup orang lain, bukan hanya melalui headline besar atau kempen bersponsor. Kini, walaupun beliau jarang muncul, bayang-bayangnya masih terasa. Orang akan berkata, dia pernah duduk di kerusi itu, atau gelanggang ini pernah digamatkan oleh suara jenakanya. Dan ketika malam menjadi sepi, dalam dunia hiburan yang sentiasa berubah, nama beliau tetap disebut, tidak sebagai kenangan yang telah berlalu, tetapi sebagai ikon yang masih hidup, bernafas dalam cerita-cerita kecil yang terus berkembang. Dan kita yang mendengar atau membacanya, tanpa sadar, turut menjadi sebahagian daripada kisah itu. Seolah-olah kita sedang berjalan di lorong-lorong hidupnya, melihat dari balik tingkap cermin gelap kereta mewahnya, mendengar getaran suara dari mikrofon lama yang masih tersimpan rapi. Kita bukan sekadar pembaca atau penonton. Kita adalah saksi diam kepada satu perjalanan luar biasa yang belum menemui noktahnya. Namun, seiring masa berlalu, keheningan yang menyelubungi Datuk AC Mizal bukan menjadi peluntur minat, malah sebaliknya. Ia menjadi bahan bakar kepada kabar, teori, dan imajinasi. Tiada satu pun kenyataan rasmi dikeluarkan mengenai sebab sebenar beliau menjauh dari dunia seni. Tiada sidang media perpisahan, tiada catatan selamat tinggal di media sosial. Semuanya lenyap perlahan seperti lampu pentas yang dimalapkan satu demi satu. Sesetengah pihak mendakwa beliau sudah jemu dengan politik industri hiburan yang penuh muslihat. Yang lain berbisik tentang pelaburan besar yang memerlukan beliau merendah diri dan bekerja di belakang tabir. Ada juga yang percaya bahawa beliau sedang membina sebuah komuniti tertutup untuk usahawan elit, tempat di mana hanya segelintir terpilih dibenarkan masuk, tempat di mana perbualan mengenai impian tidak lagi dibatasi oleh realiti. Seorang bekas kru produksi pernah menceritakan, selepas penggambaran terakhir program yang dihostkan oleh beliau, AC Mizal mengajak mereka makan malam lewat malam. Di tengah gelak tawa dan nostalgia, beliau sempat berbisik perlahan kepada pembantu penerbit. Kadang-kadang, untuk menjadi lebih terang, kita perlu padam sekejap. Biar mata orang terbiasa dengan gelap, barulah cahaya kita kembali menyilaukan. Kata-kata itu diingat hingga kini. Apakah itu petanda bahawa beliau merancang kemunculan semula yang lebih besar? Atau hanyalah satu refleksi peribadi tanpa maksud tersirat? Beberapa tahun kebelakangan ini, akaun media sosial beliau jarang dikemaskini. Bila ada pun, hanya gambaran samar, gambar langit dari jendela jet pribadi, bayang-bayang seseorang berdiri di tepi Tasik Switzerland, atau sekadar sepasang kasut kulit mewah diletakkan di atas lantai marmar yang berkilat. Tidak ada caption, tidak ada lokasi, hanya senyap. Dan disitulah misteri mula berakar. Para wartawan hiburan cuba menghubungi, menghantar email, bahkan ada yang cuba menjejaki melalui kenalan rapat. Namun semua usaha seolah terpantul balik, tiada pintu yang terbuka. Beberapa kali, kelibat seorang lelaki, berjambang kemas dan berkaca mata hitam muncul di tempat-tempat eksklusif, di Cannes, di Tokyo, di Istanbul. Namun tiada siapa dapat mengesahkan, adakah itu beliau atau hanya kebetulan? Ada satu kisah aneh yang menjadi buah mulut dalam kalangan penggiat seni veteran. Di sebuah pameran seni di Singapura, seorang pelukis tua berkata beliau pernah menjual sebuah lukisan kepada seorang lelaki Malaysia yang dulunya pelawak, kini lebih senyap dari bayang-bayang. Lukisan itu, sekeping potret yang kabur, menggambarkan seorang lelaki sedang berjalan ke arah pintu terbuka, tapi tidak pernah melangkah keluar. Nama pembeli dirahsiakan, tetapi banyak yang percaya. Lukisan itu kini tergantung di dinding ruang tamu
seorang yang sangat dikenali. Dan disinilah kita masih meneka, masih menyusun serpihan cerita yang berselerak, mencari bayangan dari cahaya yang sudah lama padam. Orang ramai masih menunggu satu kemunculan semula yang mungkin tidak akan berlaku. Menunggu jawapan bagi kehilangan yang tiada pengumuman. Tetapi mungkin itu memang niatnya. Mungkin dalam diam, Datuk Asy Mizal sedang menikmati satu bentuk kebebasan yang tidak dapat dibeli. Kebebasan untuk hilang, untuk tidak menjawab, untuk menjadi mitos yang hidup dalam diam. Dan dalam setiap ruang kosong yang ditinggalkannya, kita mengisinya dengan khayalan kita sendiri. Adakah beliau akan kembali? Adakah beliau sudah menemui sesuatu yang lebih besar daripada pentas dan kamera? Atau adakah beliau hanya mahu kita terus bertanya? Dan mungkin itulah kehebatannya yang paling terakhir, keupayaan untuk meninggalkan dunia tanpa benar-benar pergi. Kadang-kadang ada suara-suara kecil di forum dalam talian dari mereka yang mendakwa pernah melihat Datuk Asy Mizal baru-baru ini di lapangan terbang Munich, di sebuah butik jam tangan di Geneva, atau dalam sebuah majlis makan malam persendirian di sebuah pulau pribadi di Asia Tenggara. Tetapi bukti sentiasa kabur, wajah dalam gambar tidak pernah jelas, dan bila diteliti lebih dalam, semuanya berakhir dengan satu titik yang kabur, seperti mimpi yang hampir dapat diingati, tetapi menghilang sebaik sahaja mata dibuka. Seorang bekas rakan artis menceritakan satu detik aneh. Ketika memandu malam-malam di kawasan elit Bukit Tungku, beliau melihat sebuah kereta Bentley perlahan-lahan melintasi, dan dalam sekelip mata, pemandunya menoleh ke arahnya. Hanya sekejap, tetapi cukup untuk membuatkan dia yakin itu adalah AC. Namun bila kereta itu membelok dan hilang dalam kabus hujan ringan malam itu, dia sendiri mula meragui apa yang dilihatnya. Mungkin hanya bayangan dari masa lalu, mungkin juga bukan, dan setiap kali sebuah anugerah hiburan berlangsung, nama beliau tidak pernah disebut, namun senyap yang tercipta apabila bintang-bintang baharu melangkah ke pentas terasa seperti tempat kosong yang tidak dapat diisi, seolah-olah masih ada sesuatu yang hilang, seseorang yang belum kembali. Kadangkala, seseorang akan memutar rakaman lama di YouTube. Mungkin sebuah episod lawak jenaka beliau, atau momen emosional dalam rancangan reality yang pernah beliau hostkan. Dan saat tawa atau suara beratnya kedengaran, ada rasa rindu yang aneh menusuk perlahan. Bukan hanya kepada individu itu, tetapi kepada zaman di mana segalanya terasa lebih tulus, lebih hidup, lebih nyata. Di antara semua tanda soal yang ditinggalkan, ada satu perkara yang pasti. Beliau tidak pernah benar-benar hilang. Bukan dalam kenangan mereka yang pernah bekerja bersamanya, bukan dalam hati peminat yang membesar bersamanya, dan bukan dalam cerita-cerita kecil yang masih berbisik di belakang tabir dunia hiburan yang terus bergerak. Mungkin beliau akan kembali suatu hari nanti. Mungkin beliau sudah berdiri di tepi pentas, hanya menunggu saat yang tepat. Atau mungkin inilah rancangannya sejak awal, untuk menjadi legenda, bukan melalui kehadiran, tetapi melalui kehilangan. Untuk diingati, bukan kerana kerap muncul, tetapi kerana kehilangan yang tidak pernah dijelaskan. Dan kita pun terus menunggu. Atau mungkin kita tidak menunggu, cuma berharap. Atau mungkin, seperti bayangan yang tertinggal di belakang tirai, beliau tidak pernah benar-benar pergi.